Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 4 dan 5. Jadi pada hari ini cikgu berharap kamu masih lagi bersemangat untuk meneruskan PDPR 4.0. Pelajar-pelajar sekalian, pada hari ini cikgu menukar arah daripada membuat video kemahiran belajar kepada video bimbingan kerjaya, yang mana pilihan tajuk pada hari ini adalah berkenaan dengan markah meritokrasi. Jadi, apakah kepentingan markah meritokrasi ini? Markah meritokrasi ini dia penting kepada kamu semua apabila kamu akan diletakkan dalam ranking tersendiri ketika kamu memohon universiti awam atau politeknik. Jadi, pada hari ini cikgu tidak berhajat untuk mengajar kamu bagaimana untuk mengira markah meritokrasi, tetapi cikgu akan memberi pendedahan kepada kamu apakah yang dimaksudkan dengan markah meritokrasi. Kita teruskan kepada slide yang pertama. Baik, ini adalah berkenaan dengan dasar meritokrasi. Baik, pelajar-pelajar sekalian, bagaimanakah kita nak menentukan sama ada kamu berada di dalam aliran sains atau kamu berada di aliran sastra? Jika kamu lihat kepada slide yang cikgu sediakan ini, sekiranya kamu mengambil mata pelajaran matematik tambahan, fizik, kimia dan biologi ataupun mata pelajaran yang tertera di sana, maka kamu dikira sebagai aliran sains. Okey. Apakah mata pelajaran aliran sains? Matematik tambahan, fizik, kimia dan biologi. Bagi pelajar-pelajar yang dikelaskan kepada aliran sastra pula, mereka perlu mengambil bahasa Melayu, matematik, sains, sejarah, pendidikan Islam atau pendidikan moral. Jadi pelajar-pelajar yang mengambil bahasa Melayu, matematik, sains, sejarah, pendidikan Islam atau pendidikan moral, mereka ini dikelaskan kepada aliran sastra. Okey, kita teruskan kepada slide yang seterusnya. Jadi di dalam markah merit ini dia ada beberapa komponen. Okey, dia terbahagi kepada dua komponen markah, iaitu markah akademik yang mewakili 90% dan markah co-curriculum yang mewakili 10%. Jadi di dalam markah akademik ini, dia mempunyai 5 mata pelajaran utama setiap aliran dan juga ditambah 3 mata pelajaran yang terbaik. Okey, sekejap lagi kita akan tengok. Kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan 5 mata pelajaran utama setiap aliran. Okey, kita teruskan kepada slide yang seterusnya. Okey, dalam kaedah pengiraan markah merit SPM ini, setiap grade akan diletakkan markah-markah tersendiri. Kalau kamu lihat, A+ nilainya 18, A nilainya 16, A- nilainya 14, B+ 12, B 10, C+ 8, C 6, D 4, E 2 dan G 0. Jadi grade dan markah ini akan digunakan ketika kita mengira markah merit setiap pelajar. Jadi ini adalah formulanya dan cikgu tidak berhajat untuk menerangkan secara lebih detail bagaimana untuk mengiranya. Kita teruskan. Ini sebagai pengetahuan peringkat awalan kamu. Okey, kita teruskan lagi. Baik, kaedah pengiraan markah merit ini. Ini yang cikgu katakan tadi. Apakah yang dimaksudkan? 5 mata pelajaran utama bagi aliran sains dan 5 mata pelajaran utama bagi aliran sastra. Untuk aliran sains, 5 mata pelajaran utama ini adalah matematik tambahan, fizik, kimia dan biologi. Manakala bagi aliran sastra, mata pelajaran utamanya adalah bahasa Melayu, matematik, sains, sejarah, pendidikan Islam atau pendidikan moral. Jadi, bagi 5 mata pelajaran utama ini dalam pengiraan meritokrasi, mereka mewakili 90%. Dan 3 mata pelajaran lain yang belum diambil kira ataupun dipanggil 3 mata pelajaran terbaik yang lain mewakili 30%. Ini adalah contoh bagaimana pengiraan untuk aliran sastra.
Okey, saya ambil contoh untuk kelas 5 SI2. Mereka ambil bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pendidikan Islam atau pendidikan moral, sejarah, matematik, sains, dan elektifnya adalah perniagaan, pendidikan seni visual dan juga kesusastraan Melayu. Ini adalah contoh, contoh sekiranya seorang pelajar mendapat keputusan. Beginilah, bahasa Melayu dia dapat A, bahasa Inggeris dapat A+, pendidikan Islam dapat B+, sejarah dapat C+, matematik B+, sains B, perniagaan C+, pendidikan seni visual C+, dan kesusastraan Melayu A. Di sebelah grade itu ada nilai-nilai yang saya nyatakan tadi. Okey, bila kita tengok di ruangan 5 mata pelajaran utama untuk aliran sastra yang bertanda right. Okey, di bawah itu adalah cara pengiraan yang saya takkan tekankan pada hari ini. Inilah sebagai contoh untuk kamu lihat. Dan kita tengok di sebelah kotak yang hujung sekali berkenaan dengan 3 mata pelajaran terbaik yang lain, yang mana pelajar ini telah mendapat A+ dalam bahasa Inggeris, 1 mata pelajaran terbaik. Lepas tu pendidikan seni visual beliau telah mendapat C+. Okey, itu juga menjadi 1 mata pelajaran yang terbaik. Dan juga kesusastraan Melayu, pelajar tersebut telah mendapat A. Jadi itu menjadi 1 lagi dalam golongan 3 mata pelajaran yang terbaik. Jadi walaupun pelajar ini mengambil 9 mata pelajaran, tetapi hanya 8 mata pelajaran saja yang dikira. 1 mata pelajaran itu sebagai backup sekiranya ada mana-mana mata pelajaran yang tidak baik keputusannya. Okey, di sini di bawah itu ada contoh pengiraan dan kamu boleh tengok sahaja. Disebabkan kenapa saya tak beri penekanan kepada pengiraan, kerana sekarang ini UPU telah menyediakan kalkulator meritokrasi. So boleh masukkan markah dan kamu boleh kira secara automatik. Dan yang paling penting di sini ingin saya tekankan, dalam permohonan kamu ke universiti dan juga politeknik, markah co-curriculum akan memainkan peranan yang penting untuk meningkatkan ranking kamu. Okey, saya bawa kamu kepada slide yang seterusnya, yang mana ini menunjukkan perbezaan, okey, perbandingan markah merit pelajar aliran sastra, yang mana ada 4 orang pelajar yang dapat straight A, ada yang mendapat A yang banyak, tetapi ada 1 C+ untuk pelajar yang keempat, dan juga pelajar 2 dan pelajar 3. Dan apabila dilakukan pengiraan merit, susunan pelajar ini akan menjadi seperti berikut. Pelajar yang keempat, beliau mendapat 92.5 markah. Pelajar 1 mendapat 92 markah untuk merit. Pelajar nombor 3 84.6 dan pelajar nombor 2 mendapat 58.5. Ini bermakna apa yang saya nak tekankan di sini, markah co-curriculum memainkan peranan. Kamu lihat pelajar nombor 1 yang mendapat straight A, tetapi markah co-curriculumnya hanya mendapat 2. Tetapi pelajar yang keempat, dia tidak mendapat straight A, tetapi dia tewas dekat mata pelajaran sains mendapat C+, tetapi markah co-curriculumnya beliau telah mendapat 10 markah. Jadi 10 markah. Jadi apabila markah co-curriculumnya tinggi, dia sangat membantu. Dia telah membantu pelajar ini menjadi kedudukannya telah menjadi ranking yang pertama, iaitu 92.5, melebihi 0.5 daripada pelajar 1. Inilah yang saya nak tekankan kepada kamu semua, betapa pentingnya. Yang pertamanya pencapaian akademik, iaitu kamu memberi penekanan kepada mata pelajaran utama dan juga kepentingan mata pelajaran elektif untuk membantu kamu meningkatkan markah akademik. Dan jangan juga lupa pelibatan kamu dalam co-curriculum, kerana pelibatan dalam co-curriculum sangat bermakna ketika pengiraan merit. Jadi apakah kepentingan merit ini? Merit ini dia akan susun pelajar yang terbaik akan berada di nombor 1, sehinggalah pelajar yang ke 100 contohnya. Katakanlah saya bagi contoh, jurusan itu dia memerlukan 40 orang pelajar dalam satu jurusan. Apabila pelajar-pelajar ni memohon UPU, mereka akan disusun daripada ranking nombor 1 sehinggalah ranking ke-40. Sekiranya pelajar tersebut mendapat ranking ke-41, maka